inspirasi, inforia, Islami, semuanya diikut. Kasihku atas kesetiaan, terima kasihku atas kebahagiaan, terima kasihku atas penghargaan. Janjiku Allah, terdapat malaikat yang berlegar-legar di muka bumi. Mereka menyampaikan kepadaku salam daripada umatku. Riwayat An-Nasa'i dan Ibnu Hibban. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. As-salatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma ya dafi'al bala, ya Allah, ya dafi'al bala, البلاء يا رحيم ادفع عنا كل بلاء الدنيا وبلاء الآخرة وشر الدنيا وشر الآخرة ومن عدو من الإنس والجن ومن الشيطان وإبليس وما يطير في الهواء وما ينزل من السماء وما يخرج من الأرض برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين. يا أمان الخائفين آمنا مما نخاف، يا أمان الخائفين سلمنا مما نخاف، يا أمان الخائفين نجنا مما نخاف، يا أمان الخائفين آمنا مما نخاف، يا أمان الخائفين سلمنا مما نخاف، يا أمان الخائفين
نجنا مما نخاف يا أمان الخائفين آمنا مما نخاف يا أمان الخائفين سلمنا مما نخاف يا أمان الخائفين نجنا مما نخاف يا أمان الخائفين آمنا مما نخاف يا أمان الخائفين سلمنا مما نخاف يا أمان الخائفين نجنا مما نخاف يا أمان الخائفين آمنا مما نخاف يا أمان الخائفين سلمنا مما نخاف يا أمان الخائفين نجنا مما نخاف يا أمان الخائفين آمنا مما نخاف يا أمان الخائفين سلمنا مما نخاف يا أمان الخائفين نجنا مما نخاف. Kuantan 89,6. يا من صليت بكل الأنبياء يا من في قلبك رحمة للناس يا من ألفت قلوبا بالإسلام يا حبيبي يا شافعي يا رسول الله بأمي وأبي فديتك سيدي صلاة وسلام عليك يا نبي حبيبي يا محمد أتيت بالسلام والهدى محمد حبيبي يا محمد يا رحمة للعالمين يا محمد يا من حليت حياتنا بالإيمان يا من بجمالك علمت الإحسان يا من نورت قلوبنا بالقرآن يا حبيبي يا شافعي يا رسول الله بأمي وأبي فديتك سيدي صلاة وسلام عليك يا نبي حبيبي يا محمد أتيت بالسلام والهدى محمد حبيبي يا محمد يا رحمة للعالمين يا محمد صلى الله على خاتم الأنبياء
أتيت بالسلام والهدى محمد حبيبي يا محمد يا رحمة للعالمين يا محمد حبيبي يا محمد أتيت بالسلام والهدى محمد حبيبي يا محمد يا رحمة للعالمين يا محمد. Ikuti kami di Instagram ikim.my. Abdul Rahman Al-Kawakibi, seorang tokoh ilmuwan yang banyak mengkaji sejarah negara Islam serta menyarankan pertemuan pemimpin Islam sedunia demi perpaduan dan kemajuan umat Islam. Beliau juga mencadangkan penubuhan sebuah organisasi antarabangsa yang menyatukan negara Islam. Al-Kawakibi dilahirkan pada 1271 Hijrah di Aleppo di utara Syria. Beliau anak seorang tenaga pengajar di Universiti Al-Umawi, Aleppo. Al-Kawakibi membesar sebagai seorang yang mencintai ilmu pengetahuan. Beliau mempelajari ilmu matematik dan tabi'i di samping minat bergaul dengan tokoh ilmuwan dan golongan sastrawan terkenal. Beliau bertugas sebagai pengarang di sebuah akhbar rasmi bernama Al-Furat sebelum menjadi ketua penulis berdaftar Mahkamah Syariah dan kemudian dilantik sebagai gubernur. Beliau pernah menerbitkan akhbarnya sendiri, Al-Syab, yang banyak membongkar dan membidas penyelewengan zaman pemerintahan kerajaan Uthmaniyah. Antara buku tulisannya yang tersohor ialah Ummu Al-Qura. Buku ini mengandungi cadangan pembentukan penubuhan sebuah organisasi antarabangsa menyatukan negara Islam untuk kebaikan Muslim dengan harapan mewujudkan dan memudahkan penyebaran ilmu pengetahuan antara dunia Islam. Barangkali penubuhan OIC adalah apa yang digambarkan oleh Al-Kawakibi dalam bukunya Ummu Al-Qura. Al-Kawakibi juga adalah seorang pembela kebebasan yang menegaskan bahawa cara untuk masyarakat Islam maju ialah melalui pendidikan. Beliau meninggal dunia pada 1902 ketika berumur 48 tahun. Permohonan adalah dipelawa daripada warga negara Malaysia yang berkelayakan untuk mengisi jawatan di Institut Kefahaman Islam Malaysia sebagai penolong pegawai teknologi maklumat grade FA29. Jawatan adalah bertaraf kontrak 1 tahun hingga maksimum 3 tahun sebelum dipertimbangkan ke jawatan tetap. Memiliki sijil dalam bidang teknologi maklumat, pemprosesan data atau diploma dalam bidang sains komputer atau teknologi maklumat yang ditiraf oleh IKIM, Politeknik Tempatan atau pengajian tempatan yang setaraf dengannya. Mempunyai pengalaman dan pengetahuan yang baik dalam bidang rangkaian dan keselamatan ICT. Antara bidang tugas dan tanggungjawab utama ialah membantu pegawai teknologi maklumat mengawal selia dan menyelenggara peralatan dan sistem berkaitan akses, rangkaian dan keselamatan ICT IKIM serta memastikan keselamatan ICT terkawal dengan melaksanakan pemantauan dan aktiviti pencegahan kepada sistem dan rangkaian. Kemukakan permohonan anda kepada Unit Modal Insan sebelum atau pada 2 Januari 2024. Nak dengar rancangan santapan jiwa untuk kehidupan? Semuanya ada di IKIM. Inspirasi Inforia Islami. Ekspresi di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Alhamdulillah, waktu ini kita bersiaran bersama dengan sahabat pendengar menerusi rancangan Ibrah Kisah dalam Al-Quran. Untuk bersama dengan kita pada malam ini, Alhamdulillah sekali lagi berkesempatan walaupun berada jauh tu dekat Sabah. Tapi ini masih lagi nak bersama dengan kita. Masya Allah, kita bersama dengan Al-Fadil Ustaz Muhammad Uda Kasim. Assalamualaikum Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Masya Allah, ada seronok Ustaz. Sebenarnya nanti slot ini untuk ke udara setiap malam Khamis. Mereka akan tunggu Rabu malam Khamis kan, Masya Allah. Hari ni kita nak cerita, malam ni kita nak bercerita tentang orang soleh dan orang toleh yang disebutkan dalam Al-Quran. Mungkin sebagai awalan ini kita nak tahu juga apa itu orang soleh dan apa orang toleh, nak macam nak membezakan dia, bagaimana Al-Quran menyebutkan kisah-kisah mereka. Silakan Ustaz kongsiannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Ashhadu an la ilaha illallah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, kita ucapkan syukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala pada malam yang mulia ini dapat sama-sama kita ke udara lagi. Kalau pada siri-siri yang lepas kita telah pun sama-sama mendengar kisah-kisah para anbiya alaihimus salatu wassalam, mendengar tentang perjuangan mereka, mendengar tentang kisah tribulasi-tribulasi, ujian-ujian pahit getir yang mereka terima dalam perjuangan. Kita mendengar tentang kisah kesabaran mereka, tentang ketakwaan mereka, tentang kasih sayang dan cinta mereka. Namun dalam Al-Quran juga tidak sunyi daripada kisah-kisah tentang orang-orang yang tidak bertaraf anbiya. Mereka bukan anbiya, namun kisah-kisah mereka itu merupakan kisah-kisah yang terbaik, yang mampu memberikan pengajaran yang terbaik bagi mereka yang ingin mencari pengajaran. Dan kisah-kisah mereka ini walaupun kisah orang yang tidak digolongkan sebagai daripada kalangan anbiya, namun begitu kesolehan mereka adalah kesolehan yang tak boleh dinafikan. Kita ambil contohlah kisah ibunda kepada Nabi Isa alaihissalam, Maryam Batul. Ini bukan Nabi, dia merupakan seorang wanita yang solehah, yang diceritakan kisah mereka dalam Al-Quranul Karim. Dan dalam Al-Quran juga mengisahkan juga kisah wanita-wanita ataupun lelaki-lelaki yang toleh, yang tidak soleh tetapi toleh, iaitu lelaki-lelaki yang kita kata jahat, yang jahat. Kisah mereka ini juga direkodkan oleh Al-Quranul Karim untuk kita mengambil pengajaran. Seperti mana kata orang-orang tua kita, yang baik itu kita jadikan teladan, yang jahat itu kita jadikan sempadan. Jadi begitulah Allah Subhanahu wa ta'ala mendidik kita. Bukan saja dikisahkan dalam Al-Quran kisah orang-orang yang baik-baik, kisah para solihin untuk kita mengambil teladan, tetapi Allah juga mengajar kita dalam kisah-kisah Al-Quran orang-orang yang tolihin, yakni orang-orang yang jahat, untuk kita jadikan sempadan. Namun kisah yang dipetik oleh Allah, kisah yang dirakam oleh Allah dalam Al-Quran tetap merupakan kisah-kisah terbaik yang wajar kita mempelajarinya, yang wajar kita memahaminya, dan kita mencari sesuatu mutiara daripada kisah tersebut. Pada malam ini, kalau tuan-tuan ada mushaf di hadapan tu, bolehlah sama-sama kita membuka surah An-Nahl. Surah An-Nahl pada ayat yang ke-92. 92. Baik, mari kita baca ayat ini terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا تَتَّخِذُونَ أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ أَنْ تَكُونَ أُمَّةٌ هِيَ أَرْبَى مِنْ أُمَّةٍ إِنَّمَا يَبْلُوكُمُ اللَّهُ بِهِ
wa la yubayyinanna lakum yaumal qiyamati ma kuntum fihi takhtalif. Allahul Azim. Ayat ini ialah ayat dari surah An-Nahl ayat 92. Mari kita tengok terjemahnya. Dan janganlah kamu menjadi seperti perempuan yang telah merombak satu persatu benda yang dipintalnya. Sesudah dia selesai memintalnya kuat-kuat dan teguh, dengan kamu menjadikan sumpah kamu sebagai tipu daya untuk mencabuli perjanjian yang telah dimeteraikan sesama kamu. Disebabkan adanya satu golongan yang lebih ramai dari golongan lain. Sesungguhnya Allah hanya mahu menguji kamu dengan yang demikian itu, dan sudah tentu akan menerangkan kepada kamu pada hari kiamat apa yang kamu berselisihan padanya. Baiklah. Dalam ayat 92 surah An-Nahl ini, Allah Subhanahu wa taala membawa kepada kita satu kisah yang berlaku di antara berbilion-bilion kisah yang berlaku atas dunia ini. Allah petik satu untuk menjadi pengajaran kepada kita. Apa kisahnya? Kisahnya berlaku kepada seorang wanita. Dalam sebahagian kitab tafsir menyebut wanita itu namanya ialah Rabtah binti Amru. Rabtah binti Amru. Kisah beliau ini dirakamkan dalam Al-Quranul Karim. Dia pun tak sedar, dia pun tak sangka bahawa kisah dia akan dirakam oleh Allah dalam Al-Quran. Kita semua ni yang hebat-hebat ni, tak ada pun Allah Ta'ala rakam kisah kita dalam Al-Quran. Tetapi Rabtah binti Amru ini, kisah kehidupannya Allah rakamkan dalam Al-Quran untuk dijadikan pengajaran kepada manusia di sepanjang zaman. Jadi apa kisah beliau ini? Dalam tafsir, kitab-kitab tafsir, para ulama ada menulis bahawa beliau ini seorang wanita yang berada, yang hidup di Mekah di zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabtah ini, beliau ini seorang wanita yang cantik, datang daripada keluarga yang orang kata hartawan dan jutawan. Ketua bapanya memastikan bahawa anaknya ini dapat bersuamikan orang daripada kalangan hartawan juga. Maka dicari dan dicari tak jumpa. Sehinggalah ibunya pada satu ketika mencari seorang tukang tilik untuk menilik macam mana agaknya jodoh anak perempuannya ini. Takkanlah tak ada orang yang nak masuk meminang. Ini wanita yang cantik, ini wanita daripada keluarga jutawan dan hartawan. Kata tukang tilik itu, tak lama lagi akan ada orang yang akan datang masuk meminangnya. Ditunggulah. Dan dikatakan bila bulan mengambang, maka akan ada yang datang meminangnya. Dah berapa kali bulan mengambang masih tak ada lagi yang datang meminang wanita ini. Sehinggalah kedua ibu bapanya meninggal dunia, masih lagi tak dapat nak mencari pasangan untuk wanita ini, untuk anaknya. Maka wanita yang kesedihan ini terus bercita-cita agar suatu hari nanti ia akan dipinang oleh seorang lelaki idaman hatinya. Dan beliau mewarisi kekayaan harta ibu dan ayahnya. Maka dicarilah, berusaha mencari. Pada satu ketika, setelah zaman muda dan remajanya berakhir, mana sweet 17 tu dah tak ada dah. Sweet 25 tu pun dah tak ada dah. Dah tak sweet dah. Maknanya orang kata kulitnya pun dah orang kata tidak remaja lagi. Ketika itu datang seorang pemuda dan keluarganya daripada Bani Tamim meminangnya. Maka gembiralah hati si wanita ini. Maka bila gembira hatinya berkahwinlah mereka. Namun begitu perkahwinan ini tidak dapat memberikan kebahagiaan kepada beliau dan suaminya. Sehinggalah pada satu hari suaminya berkata beliau ingin duduk jauh-jauh daripada istrinya ini. Mungkin agaknya bila duduk jauh-jauh
maka akan bertandanglah rasa rindu dan akan berjumpa ketika rindu itu menggunung di hati. Ya. Maka dimintalah daripada isterinya ini uang ataupun duit untuk dijadikan modal perniagaan supaya dia boleh duduk jauh-jauh di negeri Syam berniaga di sana. Dan dia nak ikut satu kumpulan perniagaan ke Syam, nak buka perniagaan di Syam. Nanti dah sibuk berniaga, bertahun berniaga, datang rasa rindu nak balik jumpa isteri. Maka si isterinya tadi dengan rasa penuh harapan, mungkin agaknya rumah tangganya akan dapat diselamatkan dengan suaminya pergi berniaga, maka diserahkanlah uangnya sebagai modal perniagaan. Pergilah suaminya. Berbulan-bulan ditunggunya, bertahun-tahun ditunggu, suami masih lagi tak pulang. Maka dia mencari dan bertanya kepada orang-orang yang berniaga di negeri Syam, jumpa tak suami saya di sana? Mereka kata tak ada pun. Tak ada pun suami kamu buka cawangan perniagaan di sana, buka kedai di sana, tak ada. Terkejut dia. Maka dia terus mencari dengan penuh rasa hampa. Sehinggalah pada satu hari dia pergi ke perkampungan Bani Tamim. Di sana dia berjumpa dengan suaminya yang rupanya telah menipu beliau. Menjadikan uang yang diberi sebagai modal untuk dia bersukaria. Ya, bukan untuk berniaga. Sebenarnya dia nak lari daripada isteri itu untuk mengawal telah dijatuh dan selilah ini maka bermula kesalahan tak ini pula Mekah. Dan bila sampai di Mekah, beliau bersediaan itu dengan dia cari benang dan dia jarum untuk memintal benang. Yang ada padanya itu menyebabkan dia membeli lebih banyak lagi benang-benang. Dan dia mengupah wanita-wanita di kampungnya itu untuk sama-sama memintal benang bersamanya dan diberi upah pula. Maka mereka ramai-ramai pun memintallah benang-benang tersebut. Ada yang buat baju, ada yang buat kopiah contohlah ya. Maka bila dah siap semua yang dipintal itu, maka wanita ni akan membukanya kembali. Esok dipintalnya lagi sehingga menjadi baju, sehingga menjadi kopiah. Dan kemudian bila dah siap, dibukanya lagi, dileraikannya lagi. Jadi wanita ini melayani kesedihannya tadi itu dengan memintal benang, dan dia tak cukup meminta seorang diri, dipanggilnya wanita-wanita yang lain, diberi upah memintal benang sehingga menjadi apa yang nak dibuatnya. Jadikan kopiah, jadikan baju. Yang peliknya bila dah siap, dibuka kembali, dileraikan kembali. Kisah wanita ini merupakan kisah yang menampakkan kepada kita sesuatu yang tidak kena. Dan sesuatu yang tidak kena inilah yang Allah Subhanahu Wa Taala bentangkan kepada kita dalam surah An-Nahl ayat 92 ni, untuk kita mengambil pengajaran daripadanya. Namun begitu, dalam ayat 92 surah An-Nahl ini, pengajaran pertama Allah Subhanahu Wa Taala sediakan kepada kita, kita baca seterusnya, iaitu bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala melarang kita ini membuat satu perjanjian dengan satu kumpulan. Berjanji setia, kita dan kamu kena begini. Namun begitu, setelah perjanjian itu dibuatnya, dia melihat ada satu kumpulan yang lain, yang lebih ramai, yang lebih kaya. Kalau dia membuat perjanjian, persetujuan dengan kumpulan itu, akan memberi keuntungan yang lebih besar pada dirinya. Lalu dibatalkan, dikhianati kumpulan pertama tadi. Dalam ayat 92 ini, ke situ Allah Ta'ala nak membawa pengajarannya. Ini satu pengkhianatan. Jangan kamu telah berjanji dengan satu kumpulan, satu teman, bersetia dengan melakukan yang ini, tiba-tiba kamu sanggup mengkhianatinya. Sedangkan kamu telah pun berjanji setia dengannya, kamu telah pintal benang kesetiaan dengannya, tiba-tiba kamu meleraikan kembali pintalan tersebut. Itu antara pengajaran yang dapat diambil. Namun kisah ini Allah Ta'ala memberi ruang kepada kita untuk mengambil pengajaran sebanyak-banyaknya daripada kisah wanita ini. Antaranya apa? Tuan-tuan, ingat tak di bulan Ramadan,
bagaimana kita ramai-ramai memintal simpulan iman. Ya, di bulan Ramadan, Masya Allah, kita melihat kita hidup dalam apa yang disebutkan sebagai pesta ibadah. Ya, daripada malam dengan qiyamul lailnya, dengan siang kita berpuasa. Dari bulan Ramadan itu kita mengajar diri kita untuk bersedekah, kita mengajar diri kita untuk bersabar, berbagai-bagai amalan-amalan terpuji yang kita lakukan di bulan Ramadan. Bagus. Ya, bagus. Itu satu usaha yang baik. Namun begitu, apa jadi selepas berakhirnya Ramadan? Selepas berakhirnya Ramadan, pintalan iman yang kita buat itu, tidak sedikit orang yang meleraikannya kembali. Kalau dalam bulan Ramadan diajar dirinya supaya bersabar, ya, sehingga diajar kalau ada orang ajak kita bertengkar, maka jawablah, inni shaim, aku ni berpuasa, aku berpuasa, sabar. Bulan Ramadan, bila akhir bulan Ramadan, ya Allah, malam raya dah bertumbuk dah. Ya, malam raya dah berselisih dah. Malam tu balik kampung, gitu ya. Suami bawa kereta, isteri duduk sebelah, anak-anak dekat belakang bergaduh, berebut penghawa dingin. Blower pula satu kat depan. Ya, maka bergaduhlah. Si isteri menjerit, dah hilang sabar dah buka dah pintalan iman. Suami pula diperli-perli pula oleh isteri, dah bergaduh pula dengan isteri. Ya, akhir sekali satu kereta tarik rambut. Parking kereta kat tepi, tarik rambut. Yang ni orang ni, yang ni buat orang ni. Maka kita telah leraikan pintalan kasih sayang. Dalam bulan kita memintal benang sayang. Bagaimana kita berbuka puasa bersama-sama, ya. Bagaimana kita bersahur bersama-sama, sama-sama kita naik kereta pergi solat tarawih bersama-sama, kita pintal kasih sayang. Tapi pada malam hari raya kita meleraikan kembali. Di bulan Ramadan memintal benang, membantu orang-orang yang susah dengan zakat fitrahnya, dengan kita bersedekahnya, Masya Allah, sehingga kita diajar oleh Nabi bagaimana Nabi SAW makin Ramadan itu berada di hujung, makin Rasulullah itu kuat berderma, laju dermanya. Itu kita diajar, kita diajar begitu pintalan benangnya. Tetapi bila berakhir Ramadan, ya, angin kedekut dan bakhil itu datang balik. Dah tak ada dah sedekah. Tuan-tuan yang saya kasih sekalian, ini ayat pertama yang dikisahkan oleh Allah pada ayat 92 dalam surah An-Nahl. Walaupun Quran tidak mendetailkan kisahnya, diambil sedikit saja, tetapi kisah ini dikatakan merujuk kepada satu peristiwa yang pernah berlaku kepada seorang wanita di zaman Mekah terlebih dahulu. Namun begitu, kalaulah kita tidak merujuk apa yang disebut oleh Allah Ta'ala tentang kisah yang merungkai benang ini selepas dia mintanya kepada mana-mana wanita pun tidak menjadi satu kesalahan. Tidak mengapa. Yang pentingnya kita mengambil satu pengajaran. Allah kata akan menjadi seperti perang yang terombak satu persatu benda talinya. Kita ikut perbuatan wanita ini. Ya, jadi tuan-tuan yang dihormati sekalian, kisah ini walaupun ringkas, maka Allah perlunya kita beristiqamah. Istiqamah dalam melakukan sesuatu. Walaupun sedikit, tetapi konsisten kita melakukannya. Kita mampu satu hari baca setengah muka Quran, Alhamdulillah. Taklah seperti orang satu hari 5-6 kali khatam. Kita mampu setengah muka je. Buat dengan konsisten. Buat dengan istiqamah. Itu lebih daripada kita membaca satu hari berpuluh-puluh surat, tetapi setelah itu kita diserang penyakit malas, diserang penyakit bosan, akhir sekali kita tak mampu nak melawan kebosanan tersebut, kita meninggalkan bacaan Al-Quran itu. Ini dilarang dalam agama kita. Jangan jadi seperti wanita yang memintal benangnya, dah siap lalu dileraikannya. Surah An-Nahl ayat 92. Dan ada banyak lagi kisah-kisah dalam Al-Quran petik kejadian hamba-hambanya atas muka bumi ini,
Masya Allah, ada pengajaran. Jangan melakukan perkara-perkara yang sia-sia kan Ustaz kan. Kita akan berhenti rehat seketika. Selepasnya kita nak belajar sisi lain pula kan, yang dinyatakan supaya kita menjadi orang yang soleh, bukannya yang toleh. InsyaAllah untuk anda akan jangan ke mana-mana. Teruskan kesetiaan bersama kami. Tentunya hanya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami menerusi Ibrah Kisah dalam Al-Quran. Inginkan panduan harian dalam kehidupan? Ikuti rancangan-rancangan menarik dalam Aspirasi 1 tengah hari hingga 4 petang bersama Siti Rohani Surali. Antara sajian menarik untuk anda iaitu Dapur Kita, Prihatin, Wal Bicara Buku IKIM dan Mutiara Hadis. Inspirasi Inforia Islami. Ini bukanlah cucuk, tapi dengar. Diskaun gila, jangan tak beli. Shipping pantas lagi free. Macam-macam mesti kau jumpa. PDDI
PTDI diiktiraf Malaysia Book of Records bagi pelajar straight A SPM paling ramai oleh sebuah pusat tuition. PTDI menjadi pilihan ibu bapa dalam memastikan bimbingan terbaik untuk anak-anak mereka bersedia untuk SPM. PTDI, keputusan cemerlang. Ibu bapa dan pelajar, persediaan sebelum SPM adalah lebih baik daripada menyesal selepas keputusan keluar nanti. Layari ptdi.my sekarang. Ikan siakap buah papaya, ayuh dimakan dengan berselera. Sekiranya wakaf menjadi budaya, umatkan hidup dengan sejahtera. Amanah Saham Nasional Berhad kini memperkenalkan konsep wakaf terbaru melalui konsep wakaf saham amanah. Menggabungkan dua konsep penting iaitu pelaburan dan wakaf. Ayuh, jangan melengah lagi. Jom berwakaf bersama ASNB untuk pengurusan yang lebih profesional dan telus. Pesanan dari saya, Badli Shah bin Alauddin. 1 jam setiap hari membangun motivasi diri. Dengarkan alunan ayat suci Al-Quran, zikir serta selawat yang menenangkan dan seruan azan dalam Renungan Hikmah setiap hari 7 hingga 8 malam di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Melaka 89.5 FM. Alhamdulillah, kita kembali bersiaran menerusi rancangan Ibrah Kisah dalam Al-Quran untuk bersama dengan sahabat pendengar menerusi perkongsian kita pada hari ini. Kita nak belajar tentang orang soleh dan orang toleh. Dan Alhamdulillah tadi Ustaz Uda Kasim berkongsi dengan kita satu kisah bagaimana seorang wanita yang ada mampu untuk mengait benang dan sebagainya, tapi dalam masa yang sama kemudiannya bila siap dileraikan semula, kan, melakukan perkara-perkara yang sia-sia dalam kehidupan kita. Dan kita sambung lagi Ustaz untuk perkongsian kita pada hari ini berkenaan dengan manusia ataupun orang yang soleh dan juga orang toleh. Silakan Ustaz. Alhamdulillah, mudah-mudahan sedikit yang kita dengar pada hari ini memberi pengajaran kepada kita. Kisah yang seterusnya, bukan kisah para anbiya, ya, bukan kisah para nabi, para rasul, kisah orang-orang biasa, tetapi pengajarannya tetap singgah di hati kita. Jadi paling tidak pun kita dapat mengambil pengajaran bahawa dalam hidup ini kita penting untuk kita memerhatikan ragam manusia. Ya, ragam manusia atas dunia ini kita memerhatikannya dan kita ambil pengajaran daripada kisah-kisah tersebut. Ya, walaupun kisah itu berlaku pada seorang anak kecil, berlaku kepada seorang yang bukan Islam, ya, kita ambil pengajaran. Dan walaupun dia berlaku kepada seekor haiwan, kita tengok atas dunia ni kan bagaimana singa kadang-kadang, harimau yang terkenal dengan ganasnya itu, mereka boleh berkawan dengan sang monyet. Itu. Dan berapa banyak serigala yang kita baca dalam kisah-kisah benar yang membesarkan seekor monyet. Walaupun monyet itu sepatutnya menjadi hidangan lazat baginya, dagingnya itu sedap, tetapi serigala ada di kalangan mereka yang membesarkan seekor monyet yang kehilangan ibu dan bapanya. Kita ambil pengajaran. Biarkan ia berlalu begitu saja. Kita sebutkan ini ialah dalam surah Al-Qalam. Ya, surah Al-Qalam ini yang bermula dengan Bismillahirrahmanirrahim. Surah Al-Qalam. Tapi kita tak nak ambil ayat yang pertama, kedua. Kita nak terus pergi kepada ayat yang ke-17. Ya, bagi tuan-tuan yang ada mushaf, boleh kita buka sama-sama. Ayat 17 surah Al-Qalam. Baik. Sebelum saya bacakan ayat 17 surah Al-Qalam ini, kalau kita undur ke belakang ayat 16, ayat 14, 15 dan sebagainya, kita akan dapat melihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala menceritakan kepada kita tentang kejahatan setengah orang-orang musyrikin Quraisy. Bagaimana mereka itu orang-orang yang mendustakan Nabi, mereka itu orang yang menfitnah Nabi, mereka itu orang yang mencerca Nabi kita Muhammad SAW, dan berbagai-bagai lagi jenayah yang mereka lakukan. Allah telah ceritakan kepada kita, abadikan kepada kita dalam surah Al-Qalam daripada ayat 1 sampai ayat 16. Baik. Selepas Allah ceritakan tentang kejahatan mereka, ya, jenayah yang mereka lakukan kepada seorang kekasih Allah, maka Allah Ta'ala membuat perbandingan. Dalam perbandingan ini Allah bandingkan dengan satu kisah yang pernah berlaku di atas dunia ini.
Sebagian kitab tafsir mengatakan bahawa kisah ini berlaku di negeri Yaman. Ya, kita petiklah dalam kitab tafsir ini, walaupun kita nak terima boleh, tak terima pun tak apa, sebab ini ialah andaian para ulama, tafsiran para ulama. Ya, mereka beritahu bahawa kisah ini, iaitu ayat 17 yang dikenali dengan nama kisah Ashabul Jannah. Kisah orang kaya yang memiliki kebun. Jannah di sini bukanlah merujuk kepada Jannatul Firdaus di negeri akhirat dah. Kisah ini kata sebagian ulama tafsir berlaku di negeri Yaman. Bagaimana dua orang adik-beradik, ya, mereka ini mewarisi sebuah kebun yang hebat. Kebun tersebut, ya, ranum buahnya, lebat buahnya, ya, kalau musang king tu, dijual memang banyaklah hasilnya. Ya. Jadi di zaman ibu dan ayah mereka hidup, ibu dan ayah mereka ini agak pemurah. Ya, bila dapat hasil buah-buahan itu, tidak saja dijual dan dinikmati sama mereka, dipanggil orang-orang miskin untuk sama-sama menikmatinya, disedekahkan kepada mereka. Ya, namun begitu, bila kedua ibu bapanya meninggal dunia, maka kedua orang anak yang si kekayaan kebun bapanya tidak seperti ibu dan ayahnya. Ya, ibu dan ayahnya orang yang mensyukuri nikmat Allah, dikongsikan nikmat tersebut dengan orang-orang miskin. Jom kita rasa bersama, yang sikit kita rasa bersama, kalau banyak kita kongsi bersama. Ini akhlak mulia. Tapi kedua orang anak ini tidak begitu. Ya, mereka berkata apa? Yang ini Allah Ta'ala kisahkan dalam Al-Quran. Ya, kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim, ayat 17. Inna balawnahum kama balawna ashabal jannah idh aqsamu la yasrimunnaha musbihin. Sesungguhnya kami telah timpakan mereka dengan bala bencana. Sebagaimana kami timpakan tuan-tuan punya kebun dari kaum yang telah lalu, ketika orang-orang itu bersumpah bahawa mereka akan memetik buah-buahan kebun itu pada esok pagi. Wala yastathnun, serta mereka tidak menyebut pengecualian. Fatafa 'alaiha ta'ifum min rabbika wa hum na'imun. Maka kebun itu didatangi serta diliputi oleh bala bencana dari Tuhanmu pada petang, sedang mereka semua tidur. Fa asbahat kasarim, lalu menjadilah ia sebagai kebun yang telah binasa semua buah-buahnya. Fatanadaw musbihin, kemudian pada pagi-pagi mereka memanggil antara satu dengan yang lain. Anirdu ala harthikum in kuntum sarimin. Setengahnya berkata, pergilah pada pagi-pagi ke kebun kamu, lalu betul kamu mahu memetik buahnya. Fantalaku wahum yatakhafatun, lalu berjalanlah mereka sambil berbisik-bisik, katanya, alla yadkhulannahal yawma alaikum miskin. Pada hari ini, janganlah hendaknya seorang miskin pun masuk ke kebun itu mendapatkan kamu. Wa ghadaw ala hardin qadirin, dan pergilah mereka pada pagi-pagi itu dengan kepercayaan bahawa mereka berkuasa menghampakan fakir miskin dari hasil kebun itu. Falamma ra'awha qalu inna ladallun. Sebaik saja mereka melihat kebunnya, mereka berkata, sebenarnya kita sesat jalan. Ini bukanlah kebun kita. Bal nahnu mahrumun. Setelah mereka perhati dengan teliti, mereka berkata, tidak, kita tidak sesat. Bahkan kita orang-orang yang dihampakan dari hasil kebun kita dengan sebab ingatan buruk kita sendiri. Baik, tuan-tuan. Dalam ayat ini Allah mengisahkan tentang Ashabul Jannah. Orang yang memiliki kebun, yang kedekut, yang bakhil, yang tak mau buat seperti mana ibu dan ayah mereka buat bila dapat hasil. Panggil orang miskin, panggil saudara mara, jom kita makan rambutan sama-sama, jom kita tunggu buah durian sama-sama. Lepas tunggu buah durian tu pula, jom kita masak pula bubur durian, makan dengan sanak saudara di pondok durian tu. Masya Allah, disebabkan buah durian tu, maka saudara-saudara dapat dikumpulkan. Masya Allah, hebat. Tapi anak mereka ni, pada suatu hari Quran mengisahkan bila mereka melihat hasil buah-buahan yang begitu banyak,
yang boleh dipetik, maka mereka berkata, kita petik buah-buah ini pada waktu pagi. Mengapa pada waktu pagi? Supaya tak ada orang miskin yang datang untuk mengicak. Kita guna istilah mengicak lah. Mengicak ni maknanya bagi saya sikit, ya. Kita petik pada waktu pagi supaya tak ada orang nampak kita petik buah ni. Kemudian kita kaut semuanya, kita pergi jual. Kita makan saja. Jangan dikongsi dengan orang miskin. Ya. Jadi perbualan mereka ini, Allah Subhanahu Wa Taala Tuhan yang Maha mendengar. Ini satu kejahatan. Sepatutnya rezeki tersebut disyukuri. Bagaimana dengan mensyukurinya? Dikongsikan bersama-sama. Ya, kalau dijualkan durian itu boleh dikeluarkan zakat perniagaannya. Ya, ataupun boleh dikeluarkan zakat pendapatannya. Ya, supaya dikongsikan dengan orang-orang miskin dan diagihkan sedikit, antarlah ke masjid, antarlah ke rumah orang susah, paling tidak panggil saudara mara untuk kita makan bersama-sama. Masya Allah, hebat. Tetapi mereka ini buat satu perancangan, kita petik pada waktu pagi supaya tak ada orang miskin yang sedar kita petik. Maka mereka melihat, Allah, buah-buahan berjuntai-juntai besok ni kita datang pagi-pagi, banyaklah hasil kita dapat. Lalu mereka datang berpagi-pagi untuk memetik buah-buahan tersebut. Mereka terkejut. Bila mereka sampai di kebun itu, kebun itu sudah berubah. Buahnya sudah tak ada. Ya, mungkin pokok-pokoknya sudah rebah. Tak ada buah langsung. Semalam banyak buah dekat sini, kita mengandaikan keuntungannya begini. Pada hari mereka pergi di pagi hari tersebut, kebun tersebut sudah berubah. Buahnya sudah tiada, telah rosak, pokoknya sudah rosak. Mereka berkata, kita dah sesat jalan kot. Ini bukan kebun kita ni. Setelah mereka perhati, dah, ini memang kebun kita. Ini memang kebun kita. Tapi mengapa jadi begini? Itulah hukuman Allah kepada orang-orang yang bakhil. Hukuman Allah kepada orang-orang yang kedekut. Hukuman Allah yang tidak mahu melihat bahawa nikmat yang mereka perolehi daripada Allah itu perlu dikongsi. Pengkongsian di sini ialah dengan dia melakukan satu khidmat sosial terhadap masyarakat. Ya, khidmat sosial terhadap masyarakat itu dalam Islam dia merupakan satu perkara yang wajib pada setengah keadaan, seperti dia mengeluarkan zakat. Keuntungan daripada hasil yang dia dapat itu perlu disyukuri, dilakukan khidmat sosial, keluar zakat, ataupun dia bersedekah. Tetapi perbuatan mereka tidak mahu bersyukur, kedekut dan bakhil itu, Allah Ta'ala balas dengan dirosakkan kebun-kebun mereka, tak dapat apa pun. Kalau di atas dunia lagi Allah sudah balas perbuatan orang yang bakhil, yang memandang sepi terhadap kesusahan orang lain, maka bagaimana mereka berada di akhirat nanti? Tuan-tuan, di ayat 1 sampai 16 Allah mengisahkan tentang kejahatan orang-orang musyrikin Quraisy. Kemudian pada ayat yang ke-17 Allah cerita tentang Ashabul Jannah ini. Di mana penyerupaan antara Ashabul Jannah dan juga orang-orang musyrikin Quraisy pada ayat surah Al-Qalam ini? Penyerupaannya ialah wajhu syibihnya. Kalau dalam ilmu balaghah disebut wajhu syibih. Tempat penyerupaannya ialah kedua-dua mereka ialah orang-orang yang tidak mahu bersyukur di atas nikmat yang diberi oleh Allah kepadanya. Golongan Quraisy, mereka tidak mahu bersyukur di atas lahirnya seorang lelaki bernama Muhammad bin Abdullah Al-Quraisy sallallahu alaihi wasallam, kekasih Allah, yang lahir bersama mereka, mengajar mereka, membawa mereka ke jalan yang benar. Mereka tak bersyukur dapat orang begitu. Sepatutnya mereka bersyukur, alhamdulillah, lahir daripada kalangan kita seorang Nabi. Marilah kami nak belajar, sepatutnya begitu. Tetapi mereka mendustakan Nabi tersebut. Samalah seperti Ashabul Jannah ini, diberikan nikmat yang hebat, buah-buahan kebun yang hebat, tetapi mereka tidak mahu mensyukurinya. Siapa yang tidak mahu bersyukur, Allah balas dengan apa? Dengan kerugian. Quraisy, musyrikin Quraisy yang tidak mahu bersyukur, Allah balas mereka dengan 1000 kerugian. Banyak kerugian yang mereka hadapi. Kekalahan dalam perang Badar, ya. Akhir sekali mereka terpaksa menyerahkan negeri mereka kepada Nabi SAW dalam peristiwa pembukaan kota Mekah. Bagaimana terlerainya akhlak mereka,
berlaku pembunuhan di kalangan mereka. Begitu juga dengan ashabul jannah ini, tidak mau bersyukur atas nikmat Allah, Allah akan balas dengan kerugian. Benarlah firman Allah Ta'ala, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kamu bersyukur di atas nikmat yang aku beri, aku akan tambah. Kalau kamu kufuri, aku akan azab kamu. Itulah dia. Dua kisah yang diceritakan oleh Allah. Dan banyak lagi kisah-kisah yang bukan kisah para anbiya, tetapi memberi pengajaran yang mendalam kepada kita kalau kita perhatikan. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustaz untuk perkongsian pada malam ini. InsyaAllah dalam kelapangan kita akan bersama lagi. Dan ini merupakan penutup akhir episod kita untuk tahun 2023. Sampai kita bertemu lagi lain masa insyaAllah Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dan untuk anda sahabat pendengar, teruskan kesetiaan bersama kami tentunya hanya di IKIM Inspirasi Inforia Islami. Keindahanmu yang terulur, penantianku ku dambakan, dahagakan cintamu, damainya saat ku di hatimu, ku bersembah cintaku kepadamu, kemenanganku ku berharap, sambutlah panggilanku, sampaikan ku ke dalam dekapmu. Terdah saat ku dengarkan namamu, air mata menitis mengenangkan kata-katamu, anugerah yang penuh makna terindah, yang esa kau sempurna dan terbaik untukku. Ajar aku menyintaimu, bimbing aku dalam kelemahanku, ku berharap, berdoa pada Yang Esa, sampaikan ke syurga bersamamu. Saat ku dengarkan namamu, air mata menitis mengenangkan kata-katamu, anugerah yang penuh makna terindah, yang esa kau sempurna dan terbaik untukku. Saat ku dengar dan menyebut namamu, air mata menitis mengenangkan kata-katamu,